Kita tak pernah dapat tengok Nabi SAW. Kita belum tengok lagi. Kita tak pernah dengar suara Nabi SAW. Kita tak pernah solat dengan Nabi SAW. Okay, Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you very much, brothers and sisters, for staying tuned with us. Alhamdulillah, bersama kami dalam season ketiga, The Journey. Dan hari ini, kita sebenarnya ada seorang selebriti lah. Selebriti yang juga hari ini, kalau lihat, dia memang ada movie-movie yang memang meletup lah. Kira memang top dekat ni, and Alhamdulillah dengan izin Allah, beliau juga berhijrah dan beliau, saya nak bagi tahu, bukan mualaf. Brother mualaf bukan mualaf. Okey. Dia bukan mualaf. Bukan lah. Okey, confirm. So anda semua dah tahu siapa dia, iaitu sahabat saya. Welcome to the show, my dear brother. Terima kasih. Welcome brother Tayyuddin Bakar. Yes. Correct, did I say it right? Masya-Allah. So we have brother Tay hari ini yang he's not a mualaf, dia bukan seorang mualaf, tetapi saya nak saya membawa beliau sebab beliau memberi inspirasi kepada saya dan juga kepada ramai orang, dan apa yang beliau buat hari ini yang membuatkan selain daripada kaca TV lah. Kita lihat kat kaca TV berbeza. Kan with your comedies and so on. Saya pernah tonton lah some of your series pun lah. Pernah tengok movie ya. So hari ni kita nak mengambil dalam the journey ni sebenarnya ialah perjalanan kehidupan sehingga beliau hijrah. Ini yang kita nak tahu. So where were you born, brother? Saya pun tak tahu sebenarnya tentang apa. Where were you born? Saya lahir Muar, Johor. Oh, orang Johor. Masya Allah. Bukan Muar. Bukan Muar, Johor. Muar, Johor. Okey. Kenapa dia punya slang dia? Dia orang Muar memang cakap macam tu. Oh, macam tu. Itu bukan Kelantan ke? Bukan. Bukan, Muar. Gebor. Macam tu. Gebor tahu tak gebor? Tahu. Selimut. Oh, saya yang susah sangat orang nak siap apa saya ingat kerbau. Sebab sama dia betul. Gebor. Ada kerbau. Aduh, kau memanglah kita tengah puasa. Sekarang betul. Tunggulah raya nanti insya-Allah kita makan kerbau. Masya-Allah. Okey, so saya nak tahu brother, dalam perjalanan hidup brother, brother umur berapa sekarang? 19 lah. 19 tahun. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey, so dalam perjalanan hidup, sebab hari ini kita bawakan siri ini untuk memberi satu inspirasi dan juga untuk mereka-mereka yang dalam bulan Ramadan ni, untuk mereka sahabat-sahabat kita, untuk mereka meningkatkan keimanan mereka dalam proses Ramadan ni. Sebab Ramadan ni 30 days dan kita nak dia dapat sesuatu dalam perjalanan kehidupan yang mungkin brother boleh yang akan kongsikan dengan kita. Mungkin bagaimana sebenarnya perjalanan tu sehingga brother diberi peluang untuk nak hijrah. Sebab bukan semua orang dapat peluang ni. Ya, insya-Allah. Teruskan brother. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa sallallahu ala Rasulillahil karim, amma ba'd. Pertama sekali kita ni istighfar banyaklah. Sebab kita banyak sangat sama ada kita sedar atau tak sedar, banyak sangat buat salah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benda yang sengaja satu hal lah. Benda yang tak sengaja pun satu hal. Benda yang kita rasa bukan satu kesalahan pun sebenarnya kesalahan insya Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu. Kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cakap pasal Ramadan, Ramadan sebenarnya satu waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni. Saya dengar orang cakap saya tak pandai, tapi saya dengar orang cakap, ustaz-ustaz cakap, Ramadan ni adalah satu waktu di mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi ramai orang ni kelembutan hati dan jiwa. Dia rasa saya lembu hati ya, bro. Tanya dulu soalan. Kita sekarang tengah susah hati kan. Sebab kita lapar kan, menahan lapar dan dahaga. Jadi kalau tak susah hati tu, cek balik betul-betul lah. Kalau ada terminum ke apa tadi kan. Kalau betul-betul, so mesti tengah susah hati. Dia adalah satu amalan di mana Allah Subhanahu Wa Taala, ni pun saya dengar ustaz-ustaz cakap, yang mana
amalan ni adalah bukan, kebanyakan amalan tu untuk diri mereka, solat untuk diri mereka, zakat. Tapi puasa ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. So dia ada puasa ni adalah satu amalan yang sangat-sangat special. Masya-Allah. So maka di bulan puasa ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda yang Allah tak bagi di luar Ramadan. Dan apa lagi kita tahu, dalam ni ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. You know, Al-Quran diturunkan di bulan Betul, Ramadan. bulan Ramadan. Banyak Quran. So jadi untuk saya kongsikan dengan kawan-kawan, cari hikmah tu. Dalam kehidupan kita masing-masing, kita lain padang, lain belalang, lain orang, lain ragam. Lain orang, lain kehidupan dia. Ujian Allah bagi semua lain-lain. Cukup sekadar apa yang dalam kemampuan kita kan. Betul. So cari hikmah yang Allah SWT bagi kita within our life. Dalam circle kita yang kecil je. Jangan pergi jauh-jauh. Jangan pergi jauh. As for me, Ramadan bermulanya ada 1 tahun Ramadan tu, Allah SWT bagi saya sedar kehidupan saya sebagai seorang pelakon lah. I'm an actor, right? So Really, yeah. I You're really an actor. by profession lah. By profession. Saja. By profession lah kan. Masya-Allah. So I do theatre, I do TV, dramas, etc. I do films. Films, ya. Okay. Lepas tu okay, this particular Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala baru bagi I nampak apa relate kerja I tu sebagai pelakon dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak. You know, in order to portray a character, I need to do study of the characteristics of the character. Sifat-sifat karakter, you know, pemikiran dia, tahap edukasi dia. How long do you take? Untuk buat satu karakter. Ya. Banyak masa, banyak benda saya baca. Because I memanglah bukan semua orang pelakon kan. Ya, Betul ya. tak? So I don't know really. Kan, contoh, contoh, I bukan mak motor pun. I'm not even mak motor Malaysia. Mak rempit lah. I bukan pun. Tapi karakter I, hantu bonceng, mak rempit. Betul. Sebelum tu I ada buat KL Menjerit 30 episodes. I jadi mak motor juga. So, in order untuk I portray mak motor untuk orang tengok, first thing first lah, I myself need to believe that I'm a mak motor. You know, kalau tidak I akan canggung lah. Kan? So apa yang I buat, I kena study banyak. I kena lepakkan mak motor, I kena pergi ambil tahu pasal motor-motor punya event, I kena tahu apa motor tengah in masa tu, you know, what type of exhaust, apa benda barang-barang dia, semua kena tahu cara dia bercakap. So build up the characteristic. Untuk I myself believe that I'm that character, so I boleh lakonkan dengan baik, orang akan boleh terima. Okay. So sepanjang I berlakon, I tak fikir langsung pun relate-nya benda tu dengan Agama. Betul. Sebab ni satu Ramadan ni, ada satu tahun ni, I tak ingat tahun 2012 ke macam tu malam Ramadan lah. Malam Ramadan tu, I pergi jalan daripada rumah, pergi surau tu. So sampai dekat surau tu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala bagi I tak boleh bergerak, seolah-olah I dalam selut tu. Padahal dekat je, jarak dia macam, saya lebih kurang ni, tapi jauh sikit. Pagar masjid tu. Kemudian tiba-tiba I tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak bro. Macam kau duduk dalam satu selut, sampai dada, kau tak boleh gerak. Satu apa pun kau tak boleh gerak. Jari pun tak boleh gerak. Macam stroke. Allah. Tengok je pintu pagar masjid tu. Surau kan. Tengok orang keluar masuk. Keluar masuk kan. So tiba-tiba datang satu suara, I tak tahu lah. Sebenarnya suara hati ke, I tak tahu. Tapi ada satu benda yang datang dalam fikiran I ialah, selama hari ni kau tak datang tempat ni bukan sebab kau malas, tapi sebab aku tak nak kau datang sini. Seolah-olah macam tu. Allahu Akbar. Masya Allah. Kan? Hari ni kau kena syukur sebab aku terima kau jadi Terima tetamu. kau balik. Masya Allah. Dia macam tu tau. So I was like, nangis gila-gila punya. Tapi still tak boleh bergerak. Tak boleh bergerak. Macam stop. Apa yang berlaku ni? Air mata jatuh. So, That was a tarawih lah kan? Ya, malam pertama tarawih kan? Betul. Benda tu sebenarnya counter pada fikiran I selama ni je. Kita rasa kita tak solat pasal kita malas. Kadang kita dapat buat baik, kita dapat solat, kita rasa kita baik. Macam tu lah kan. Kita rasa semua benda kita yang buat lah. So benda tu, malam tu fikiran tu datang yang counter, habis. Potong buang semua ego kau, apa benda kepandaian kau semua. Bye-bye, khalas. So tengah nangis-nangis tu, ada satu pakcik lalu dekat sebelah I ni. Dia on the way masuk dalam masjid. Dia cakap benda yang sama yang apa yang I terfikir.
Allah. Dalam hati saya fikir, ni apa yang berlaku ni? Ini kenapa ni? Kenapa aku menangis ni? Saya sebut tu dalam hati, kenapa aku menangis ni? Pakcik tu lalu sebelah, kau kenapa kau menangis ni? Sama. Masya Allah. Dia cakap tu, dia jalan je. Sambil jalan, dia tak pandang air pun. Dia sekali lalu je. Hmm. Saya boleh bergerak. Saya bergerak, ikut pakcik tu pergi dekat tempat wuduk. Duduk. Ambil wuduk. Masuk alam. Sepanjang-panjang tu lah. Daripada maghrib tu sampai habis witir. Sampai terawih. witir Menangis semua. tak berhenti lah. Masya Allah. Sekarang tak dapat lagi benda tu. Susah nak dapat benda tu. So even up until now pun saya tak tahu benda tu apa sebenarnya. And then kemudian Allah SWT. So that was your turning point lah. Yes. Kira that particular day. Yes, ya? that particular Do you remember what year? I think it was back in 2012 lah, brother. Oh, 2012. Saya rasa macam tu lah. So and then balik tu duduk termenung dan fikir benda. Saya fikir tu. Your character is umat Nabi Muhammad SAW. For this character yang mak motor kau boleh study untuk kau make believe. Diri kau believe kau adalah watak tu. Untuk watak ni kau boleh study, buat kerja. Sekarang study lah sifat umat Nabi SAW. Sebab itu karakter kau. Betul. Masya Allah. Masya Allah. So I was like, mesti ada karakter dia. So through time saya jumpa macam-macam orang. I went up I went through various process. In life lah. Yeah, in life. Everyone has to go through kan. Ya, Semua ya. kena lalu. Ya. Dia tak boleh kita lepas kan. Untuk kita dapat sesuatu yang baik, we have to go through it. Ya, betul. Dia macam ni lah. Dia macam semua benda yang kita nak dalam kehidupan kita, kita kena susah payah lah. Kita kena lalui satu benda. Kita nak beli rumah, nak beli kereta, kita nak kahwin even. Kan kita tak ada duduk. Ya. Kau buat apa tu? Aku nak kereta. Oh ya ke? Okay, good luck. Tak ada. Atau kereta tu jatuh. Tak ada. Tak ada. Walaupun di sisi Allah SWT, tak mustahil. Betul. Benda tu tak mustahil. Betul. Untuk Allah SWT tak ada mustahil. Tapi untuk engkau, Betul. untuk diri engkau ni, kalau makan pun kau faham, kau kena keluar, bangun daripada tempat kau duduk, untuk kau pergi dapur at least, untuk kau kopik bawa, untuk kau buat ada benda bergerak, untuk kau makan. Apatah lagi untuk hidayah, untuk agama kan. Masya Allah. Kau kena bergerak lah. Kena usaha lah. Kena lalu. Kau kena lalu. Kau kena susah payah, kau kena lalu proses. Kau kena cari jemaah, kau kena cari guru. Kan? But how you sampai tahap tu? Okay. Because bukan semua orang betul-betul, kalau kita tengok pun mungkin ada penonton kita, alhamdulillah penonton kita yang follow kita dan sebagainya, mereka alhamdulillah mereka betul-betul mengikuti agama dan sebagainya, insya-Allah dengan izin Allah. Tetapi bukan semua. Ada mungkin Allah hari ini gerakkan beberapa orang untuk betul-betul nak dapat. Macam mana you sampai ke tahap tu? Okey. Ni semua orang kena ready. Termasuk aku, terutamanya aku lah. Kena ready. Okey, Nabi SAW, dia ada companions. Betul. Dia ada sahabat. Sahabat dia semua power. Betul. Bukan biasa-biasa. Kan? Abu Bakar As-Siddiq bukan biasa-biasa. Kan? Apa ni? Macam-macam lah. Macam-macam. Betul. You know, first Maulud Nabi. Abu Jahal. Orang pertama yang organize Maulid Nabi. You know, Maulid Nabi dia organize. Okay. Dia dengar cerita Muhammad SAW pasal Isra Miraj. Kemudian dia ketawa. Dia pergi panggil orang ramai-ramai. Mari sini datang. Aku nak cerita ni macam ni. Tapi bila dia cerita benda yang sama, orang ketawakan Muhammad SAW. Bila dia cerita benda yang sama pada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar kata, siapa cerita ni? Muhammad. Kalau Muhammad yang cerita, lebih daripada tu aku percaya. Sampai tahap tu. Okay? Right, sampai tahap itu. Jadi, Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada iman tahap macam tu pun, Nabi bagi tahu, kamu kena perbaharui iman. Betul. It's not that you dah beriman. That's why we are tested every time. Correct, brother? Masya Allah. Iman perlu sentiasa diperbaharui. Masya Allah. Bukan saya cakap, abang, kakak. Ni Nabi cakap. Masya Allah. Maksudnya, dalam bahasa yang kita mudah faham, there's no guarantee. Kau rasa kau dah ada agama dan kau amal agama, there's no guarantee kau akan mati dalam keadaan yang baik. Kau akan mati dengan tanpa syirik pada Allah SWT. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib dan ramai lagi sahabat Nabi SAW, Nabi bagi tahu, jadidu iman aku, perbaharui iman kamu. Sampai dia orang pun pelik, brother. Kira ya Rasulullah, kaifan jadidu iman ana? Macam mana kami nak perbaharui iman kami? Betul. Kami rasa kami dah beriman dah.
Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan percakapan la ilaha Perbanyakkan illallah. percakapan. Maksudnya kena jadi, ulama bagi tahu, kita kena menjadikan diri kita betul-betul khalifah, kenalkan diri kita Akbar, Masya dan juga kenalkan pada seluruh makhluk tentang Allah. Masya Siapa itu Allah? Allahu Akbar, Masya Allah. Were you like this before? Bi- Before you became berhijrah? maybe aku ada Like what you say, what I mean, you are full of like currently if kalau saya jumpa kat luar daripada dulu dan sekarang mungkin if I know you then okay. and now probably I wouldn't see that you are changed like this, like so many things has changed. Okay. Like mungkin you punya, because your character, not you're doing a character now, Okay. but you betul-betul beramal, beriman, that's why you can come to this tahap. Betul tak, brother? Okay, macam ni. Sebenarnya macam ni. Okay, Daman, we hold for a while lah, sekejap. Okay, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kita ambil a short break. Assalamualaikum. Boleh gerak. Okay. Alhamdulillah, we are back again with my brother, Yeah, Masya Allah. Brother Ty. Welcome back, brother. Yes. The season 3 of the journey. Yeah. Yeah. Ada, Masya Allah. Okay, brother. So, Sekejap. Mungkin ada yang tak faham tadi. Saya selamat datang kembali ke The Journey Season 3. Yeah. menyeramkan betul. Aduh. Jangan tengok masa tutup. Make sure lampu semua buka. Okay, brother. Coming back to the story again, Okay. insyaAllah. Continue. Okay. So we come back to the question again lah. Okay. Sebab kita belum habis kan masa tu kan, towards the end part. Okay. So I think there is some thing that you that change you. Oh, okay. Dia bukan, ya betul, semua orang kalau for example, kalau kita lihat orang yang berubah Okay. untuk jalan yang baik ataupun berhijrah, dia mungkin dia ada tahap dia is only a motivational. Okay. Dia tengok orang meninggal, dia rasa aku kena beriman. So it's just a temporary. Okay. Correct? But there are people who istiqomah like yourself. If I would have met you last time and now, probably there's something, ada sesuatu yang make you continue. Yes, I want to become a better person for the sake of Allah. That's what I want to know. And of course, my brothers and sisters would like to know. Okay, dia macam ni. Ada beberapa perkataan ataupun beberapa percakapan tadi saya tak faham. Tapi saya cubalah. Tapi okey lah. Mana satu yang tak? No, actually, brother, jadi. boleh direct lah, tapi janganlah direct sangat macam ni. Bukan. Saya faham sebenarnya. Cumanya saya tak nampak macam mana saya nak respon kepada soalan tu. Okay. Cumanya apa yang saya boleh kongsi, saya ada. I think you told me a story about your Umrah trip, your first Umrah trip. Okay. You want to share that? Nanti dulu lah. Nanti dulu. Sebab tadi Itu ada benda yang lingga dekat I punya mind. Okay, insyaAllah. Bila tu, you cakap tadi, I teringat ada satu benda yang orang pernah cakap dengan I. Pasal lori buah. Okay? Lori buah, Buat apa? temikai. Okay. Kalau jalan kat atas jalan, lepas tu dia corner, lepas tu dia terlalu laju, lepas tu dia jatuh. Okay. Okay, buah apa yang keluar daripada lori tu? Tembikai lah. Buah temikai lah. Dia takkan keluar buah papaya. Tak. Dia takkan keluar buah nanas. Kan? Your point? Point I ialah macam tu lah hati kita manusia. Kan, kalau dalam hati kita ada Allah, Masya Allah. so bila apa-apa berlaku, dia keluar Allah lah. Masya Allah. Masya Allah. So basically kenapa? Itu yang Even though kita diuji. Ya, itu yang motivate I untuk carry on. Sebab nak letak Allah SWT dalam hati adalah satu perkara yang bukan mudah. Kita kena buang ghairullah. Sebab tu yang relate pada kongsi tadi, aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyakkan percakapan la ilaha illallah ni adalah untuk mengeluarkan makhluk daripada hati. Betul. Kan? Kena masukkan nisbatkan Allah SWT dalam hati. Inilah Baitullah, rumah Allah sebenar, hati kan. So bila apa-apa berlaku, dia akan mudah keluar Allah. Dan bila keluar Allah, la ilaha illallah, bila di hujung kalam kita gunakan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Masya Allah. Itu kejayaan yang sebenar. Kan? Satu orang dapat Allah, dapat segala-galanya, hilang Allah, hilang segala-galanya. So basically itu yang motivate I. Itu yang motivate I untuk continue lah. Sebab I tahu I banyak kelemahan.
Kan? Banyak gila kelemahan. Bila kita sedar kita lemah, maka kita akan ada inisiatif. Bila kita tak sedar kita lemah tu, kita rasa okey-okey je. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Sebab tu Dia think we are okay. Ha. Aku buat okey lah, aku solat, cukup lah. No. Kita jangan ustaz ni, ada satu ustaz ni, dia bagi tahu jangan compare diri kita dengan jiran kita. Jangan compare ibadat kita dengan adik-beradik kita. Jangan compare kita punya keadaan kita dengan kawan-kawan kita ataupun orang-orang sekeliling kita. Kita kena compare kita punya keadaan iman dan amal kita dengan sahabat. Sebab sahabat bukan Nabi. Sahabat radhiyallahu anhu orang awam macam kita. You know? Tapi diorang apa perbuatan mereka jadi asbabun nuzul turun ayat Quran. Allah. Kan? Asbab mereka Allah SWT reda kemarahannya. Betul. Masya Allah. You know, kita boleh. Kenapa ustaz saya cakap, kenapa Allah SWT wujudkan sahabat ni? Supaya nak bagi tahu yang Allah SWT Maha baik. Allah tak pernah berubah. Masya Allah. Yang berubah ni kita ni. Betul. Kita. Makhluk ni. Betul. So jadi kalau kata kita kena rasa gembira lah. Yang kita selalu terlepas pandang untuk gembira yang kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Alah, dia boleh lah, sahabat boleh lah, dia hidup dengan Nabi. Jangan cakap macam tu dengan begitu confident. Ada ramai orang hidup zaman Nabi tapi kufur. Betul. Kufur pada Allah, kan? Tak terima ajakan Nabi SAW. Bukan saja orang jauh, bahkan orang dekat-dekat dengan Nabi pun ada yang tak terima. You know? Jadi masya-Allah ta'ala, kita walaupun kita jauh dah 1400 tahun lebih lah, kita tak pernah dapat kita tak pernah dapat tengok Nabi SAW. Kita belum tengok lagi. Kita tak pernah dengar suara Nabi SAW. Kita tak pernah solat dengan Nabi SAW. Kita tak pernah makan dengan dia. Bayangan masya-Allah ta'ala. Kita tak pernah tahu macam mana. Kan? Tapi Nabi sangat-sangat sayang kita. Tapi hari ni kita nak hidupkan satu sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita pun kita segan. Kita malu. Kita rasa benda tu dah terkebelakang. Benda macam tu lah. Jadi saya yang keep saya motivate adalah kasih sayang baginda Nabi SAW. Bila Nabi bagi tahu yang kamu ni jangan mati melainkan kamu dalam Islam. Islam, betul. You know? Islam, dan Islam bukan Islam kamu. Betul. Tapi Islam yang Allah SWT redha tu. Betul. Iaitu dengan kaedah Nabi SAW. So kita kena usaha. Sebab kita ni lemah semua. Kita jauh sangat dengan Nabi SAW. Kita dah terdoktrin dengan banyak benda-benda, cara-cara kehidupan yang ini pun Islam, yang ni pun Islam. Ini kita kena betul-betul duduk muhasabah diri. Kita tengok betul-betul apakah yang paling bertepatan dengan kaedah baginda Nabi SAW. Kita kalau tak mampu buat, semua jangan tinggal semua. Buat. Buat. Yes. Dan jangan takut, bukan apa tahu. Sebab kita takut-takut. Kalau kita kata, kita tak mampu, saya tak mampu lah nak buat ni. Saya buat ni cukup. No. Sebab apa? Takut apa yang kita buat tu, takut kita jatuh. Syaitan ni suka kacau kan? Betul. Takut dia buat kita rasa cara kita lebih baik daripada cara Nabi. Wa iyadzubillah min zalik. Masya-Allah. Itu syahadah kita batal bang. Betul. Kan? Kalau kita terasa macam tu. Saya tak cakap siapa-siapa benda ni. Saya pun tak tahu keadaan hati saya macam mana. We are not better, yes. Kita tak tahu. Yes, we don't know. You know, kita never know. Masya-Allah. Tapi banyak orang encounter saya, dia kata sekarang zaman dah moden bla. So saya selalu remind diri saya dan orang-orang yang berfikiran macam ni, yang buat zaman pun Allah. Kan, yang buat keputusan siapa dalam sesuatu zaman tu Allah. Kalau kemodenan ini adalah perkara yang terbaik untuk agama, maka pasti Allah dah bagi pada Nabi SAW 1400 tahun dulu. Betul. Allah SWT bagi dekat situ je. Kalau kita lihat dengan akal yang sihat, kita akan faham bahawa kemodenan tidak menjadi satu tunjang utama untuk menyebarkan agama. Betul. So we need to continue doing it. Kita kena buat dengan jalan mujahadah dan susah payah dengan pengorbanan harta masa diri. Masya-Allah. Siapa pun kita, orang kaya, orang miskin, orang gemuk, orang kurus, orang hitam, orang putih, orang tinggi, orang rendah, siapa pun kita, masya-Allah taala, selagi mana Allah Subhanahu taala belum sampai janjinya, Allah panggil kita balik, selagi itu kita kena buat usaha atas iman amal kita. I think when we met also, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, semua ni aturan Allah kan. Benar. So one day I think you follow me or I follow you, macam tu lah.
Then saya tengok TikTok Brother Thai and apparently he was in a place in Seremban masa dia buat live hari tu. Ya. And then saya cuba message je. Then you asking me kat mana kan? Abang kat mana ni? I say I was in Seremban. Then you cakap okay, I'm here anyway. So do you want to come? So I just immediately kan. Semua ni Allah aturkan. Mudah, terlalu mudah sangat pertemuan tu. Ya. Saya baru-baru je tengok abang. Saya baru-baru je tengok Brother Roger kat TikTok lah. So kita orang dah follow each other. Korang je belum follow kita orang. So follow lah. Follow. Kan? Untuk agama. Untuk agama. Untuk agama. Untuk kita ukhuwah. Ukhuwah, betul. Ukhuwah fillah, insyaAllah. Ukhuwah Kan? fillah. Semoga korang, anda semua boleh jadi asbab kebaikan untuk kami. InsyaAllah. Kami pun banyak kelemahan. Betul. Kan? Kalau nampak macam tak okey je, tegur je. InsyaAllah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Agama adalah nasihat. Dan memberi nasihat dan menerima nasihat. Masya-Allah, Perkara tu lah. Masya-Allah, Jadi, Masya-Allah. so benda tu sangat mudah Betul. Saya baru je follow Brother Roger. Sebab saya tengok dia punya video-video. Saya teruja sebab ialah bila saya buat usaha atas iman amal bersama-sama jemaah, kita cakap rata-rata sekitar kisah para sahabat mualaf. Betul. So dan dakwah baginda Nabi SAW pada waktu ketika itu menyampaikan kalimah kan. Betul. You know? So perkara tu Abang Roger buat benda tu sekarang. You know, mengajak manusia kepada kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So saya excited lah. Saya excited and I envy lah. Little bit cemburu lah. Alamak kata. Orang ni mualaf. Aku daripada lahir Islam berapa orang dah aku sampaikan kalimah. So, benda macam tu lah. You know, is dalaman punya ni kan. So okay, follow. Okay. So saya buat live. Tiba-tiba nampak nama dia komen. Assalamualaikum brother. Ni orang yang sama ke? Kan? Tanya kau kat mana? Kau cakap kau dekat tempat ni. Dia kata, dekat dengan saya lah bang. Betul lah kalau dekat. Saya try macam tu je. Kau try macam tu. Betul lah. Kalau dekat lah dekat. Betul datang. Datang. Dia datang. Hebat Allah SWT. Masalah. Ini aturan Allah. Betul, Kan, aturan Allah brother? SWT. We don't know what Allah is plan more. Ya, gitu, Betul betul. tak? Semua ni Allah dah aturkan. Cuma itulah perjalanan kita, tuan-tuan dan puan-puan, banyak perbezaan. Banyak persamaan, tetapi banyak juga perbezaan bagaimana Allah aturkan perjalanan kita. Ya, mungkin kalau kita dengar dengan Brother Thai daripada pelakon, daripada hidup lahir Islam ni, ya tidak mungkinlah Allah alam. Mungkin mengikut tetapi tak beriman. I don't know, Allah alam. That's between you and Allah. Ya, benar. Tetapi Allah membawa perjalanan ni sehingga Allah sedarkan diri, and it doesn't happen to everyone. And mungkin ada penonton, sahabat-sahabat kita, mungkin kita okey, keluarga kita, anak-anak kita yang masih tidak beriman pada Allah. Ya, so ini yang kita bawakan program-program begini untuk kita bangkit, ya, untuk kita betul-betul balik kepada jalan agama. Dah boleh balik? Bukan, you balik bro. Balik kepada jalan agama supaya dia menjadi satu inspirasi, dan bulan Ramadan kita buat satu perubahan. Kalau kita boleh buat resolution untuk dalam 1 tahun ni, why not kita buat resolution untuk Ramadan? What we want to change in Ramadan. Dan kita mengikut. Ya, sebab tu when you say tadi itu pasal modernization daripada peredaran masa, I think in this masa ni, we should do more better because we have the more better facility. Betul. Untuk agama. Betul tak, brother? Dia terletak pada willpower lah. Pada willpower. How strong you want to be in the safe zone. Betul. Maksudnya sekarang ni dia I'm sure you've been tested lagi teruk. Kan, you punya test mungkin daripada daripada benda-benda yang you rasa is kenikmatan dunia. Correct? You know, I rasa benda ni dia how do you stop that from coming? Kena counter diri kita dengan banyakkan dakwah tentang perkara selepas mati. Kan Nabi pesan banyak ingat mati akan mati ni adalah pemisah. Kan? Antara satu orang So you think the issue we have now today, kita tak ingat mati? Yalah. Ya, sebab kebanyakan saya cakap pasal betul. Ini true story. Orang takut mati tau. Betul. When I talk about kematian, ramai orang tak tengok video tu. Saya pun pelik, kenapa orang tak tengok video kematian? Sebenarnya kita cakap kematian bukan untuk kita nakut-nakutkan. Kita nak remind diri kita. Sebab kita tengok kiri kanan kita, dalam keluarga kita, jiran tetangga kita, cepat atau lambat, semua orang mati. You know? So basically, sebab tu mati adalah pemisah kita punya kehendak, nafsu kita terhadap perkara dunia.
So, untuk kita tak takut mati, itu yang kita cakap pasal benda akhirat. Betul. Masya Allah. Masya Allah. You know, kalau kita cakap pasal mati, lepas mati macam ni banyak azab semua, Betul. kita jadi takut lah. Betul. You know, tapi kalau kita kata satu orang mati dengan dapat ucap kalimah la ilaha illallah, Allah. Masya kan? Allah. Maka dia wajib syurga, dan syurga yang paling kecil untuk dia adalah 10 kali ganda besar dunia. Masya Allah. Sungai susu, sungai madu. Masya Allah. Kan, makan satu biji buah, suapan yang pertama 70 rasa, brother. Allah Akbar. 70 rasa. I tengok you handsome sekarang, I tengok kamera, I toleh balik 70 kali lebih handsome daripada pandangan sebelumnya. Masya Allah. Masya Allah. Lelaki umur 33 tak tua-tua, wanita umur 17 tak tua-tua. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Rabbi. Itu yang menanti kita. Betul. Itu yang Allah janji untuk kita. Janjikan. Betul. Dan benda ni ada dalam bulan Ramadan, setiap hari, ni saya baru baca hadis ni, salah satu ni, ada 5 benda yang Allah SWT bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, yang Allah tak bagi pada umat sebelum ni. Salah satunya adalah di dalam bulan Ramadan, Allah SWT percantikkan syurga tu hari-hari. Masya Allah. Every day. Sekarang ni Allah tengah percantikkan kita punya syurga. Dan bukan sekadar cantik itu, Allah declare lagi dekat syurga tu, Allah bagi tahu kat syurga tu, Masya Allah. syurga, sikit masa lagi. Masya Allah. Hamba-hamba aku yang beriman dan bertakwa, yang mana memang sini tempat dia akan datang kepada kau. Datang. Masya Allah. Alhamdulillah. So, So bila banyak. kita cakap benda ni, brother, kita tiba-tiba ada orang panggil kita, nak bagi you trip 5 hari 4 malam free pergi Sydney. Pun kau rasa benda tu, alah, Sydney je kau nak bagi aku. Ni saja. Aku nak pergi ni. Syurga ni. You know, bila kita counter hari-hari, Masya Allah. that's why kita kata semua orang, siapa pun kita kena buat dakwah benda ni. Betul. Bukan untuk orang. Untuk kita. Diri kita. Betul. Untuk kita. So, We gunakan. remind ourselves. Yes, gunakan waktu Ramadan ni. Ramadan ni semua orang lembu hati. Orang datang. Gunakan jumpa, jangan cerita pasal esok nak raya kat mana. Betul. Jangan cerita tahun ni Saya kala pelik apa. Ini Malaysia tau. Tak- Sorry to say. Tapi itu betul-betul biasa. Sebelum raya, sebelum Ramadan, ada orang dah start shopping untuk raya dah. Ya. You know when I do my shopping, only 1 year once lah. The last 2 days, 3 days before raya, baru saya sempat pergi beli baju. I pun macam tu. I pun macam tu. 2-3 hari sebelum raya kan. Tapi memang ramai orang. Tak salah. Benda tu tak salah. Cuma sedikit teguran lah. Sebab kita tengah meraihkan Ramadan. Betul. Ya, betul. Benda tu tak salah. Tapi maksudnya boleh top up je. Top up, betul. Top up je. You pergi beli baju. So you cakap tawar harga je. Tawar menawar pun sunnah Nabi SAW. Betul. Niat untuk hidupkan sunnah. Okay. Betul. Right. Nak lagi best, you masuk pasar, you baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah SWT bagi you 1 juta kebaikan. Allah. Rugi tau you masuk pasar you tak baca doa ni. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baiknya Allah SWT, you know. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sambil you membeli tu, you boleh praktis kalau you mazhab Syafi'i. Praktis tu lah, saya beli, saya jual. Akad tu. Betul. And then dalam masa yang sama, you boleh cakap dengan keluarga kan. Macam ni, Abah warna hijau ni ke? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah, ada insyaAllah. You know, tengok tu, Masya Allah, hijau tu lagi cantik bah. Ada benda-benda tu. So it's basically sebab itulah Islam is the way of life, Yeah. and also Islam is the life. Yes. So everything kita buat, kadang-kadang we don't need to just pergi masjid saja untuk beriman. Ada orang rasa macam tu. Pergi masjid saja saya beriman. No. Every step you take, Yeah. we are given, our life is Yeah. given by Allah. Yeah. So we are praising Allah everything we do, even one step we take, Alhamdulillah, Ya Yeah. Allah, kita Yeah. berzikir. Yeah. Like what you say, kita pergi kedai, kita berurus niaga pun Yeah. kita ada akad. Yeah. Ya, kita tengok sesuatu yang baik, insya-Allah. We are Yeah. saying the word, which is, but we are increasing our iman. Ya, betul. Yeah, so I think this is a very important message in our last Yeah. conversation with our brother Tai. Thank you very much, brother Tai. Satu lagi sikit, kalau nak tambah sikit. Tak boleh, banyak sikit. Boleh, silakan. You bayangkan kalau you pergi minta kerja satu tempat, lepas tu you pergi minta kerja seorang-seorang, tak ada orang vouch for you. You agak susah sikit nak dapat kerja tu. You bayangkan you pergi minta kerja tu, ada orang vouch.
Kerani tu bangun, bos, dia ni saya kenal. Yang tu pun orang tukang buat, brother, awak nak minta kerja sini ke? So, bos ni orang bagus. Baik. Ada orang vouch untuk you kan, mesti you rasa lebih confident. Betul. You know, bila you ulang alik ke masjid, Allah SWT bagi tahu orang yang berulang alik ke masjid ni, Masya maka bersaksilah kamu sesungguhnya mereka orang beriman. Allah. Kawan, kan? Someone vouching for you lah. Yes. Masya Allah. Subhanallah. Kan? Jadi itu penting. Itu kelebihan Allah SWT. Allah SWT bagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Allah SWT muliakan kita dengan agama. Bila kita dapat jalani agama dengan cara bagi Nabi SAW, maka berbahagialah kita. Selagi mana belum, jangan berhenti cakap benda tu. Supaya kita boleh termotivasi dengan percakapan kita tu. Untuk kita pergi capai ke arah tu. Betul. Contoh, kenapa tu penting? Satu orang yang berniat nak hafal Quran, tapi dia belum dapat hafal Quran, Allah matikan dia. Di Yaumul Mahsyar, Allah bangkitkan di kalangan para hafiz. Sebab dah niat. Ya. Bayangkan you belajar berusaha atas iman dan amal you bertepatan dengan cara Nabi SAW. Apa yang telah sahabat buat. Tak dapat pun iman. Allah. Contoh Allah tak bagi lagi. You masih buat main-main apa semua Buat main-main. Allah matikan you. Agak-agak you bangkit bersama-sama. Di kalangan mereka-mereka yang mengusahakan iman lah. Betul. Masya Allah. Itu harapan kita. Betul. Itu harapan kita Allah SWT. Jadi sekarang ni memang keluar untuk tabligh. Kita belajar. Okey, sebenarnya tabligh adalah menyampaikan. Betul. Salah satu sifat besar bagi Nabi SAW. Cuba untuk mudah dikenali, orang sebut jemaah ni jemaah tabligh. Menyampaikan. Tapi sebenarnya jemaah ini adalah jemaah islah. Jemaah usaha atas iman dan amal. Betul. So, semua yang duduk dalam ni, semua orang yang pun iman turun naik. Yang lebih menakutkan keluar masuk. Ini Nabi sebut. Umat akhir zaman ni dia bukan turun naik. Sahabat turun naik. Naik, turun. Sekarang keluar masuk. Pagi-pagi beriman, petang-petang kufur. Petang-petang beriman, pagi-pagi kufur. Allah. So perkara ni sangat bahaya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi amkan benda ni pada seluruh umat ni. Selepas wafatan Nabi SAW. Allah amkan perkara ni. Daripada kita tengok daripada kisah-kisah sahabat Nabi SAW, kita faham dah tugas-tugas kenabian ini Allah SWT amkan. Betul. Jadi Masya Allah Ta'ala, kita sekadar ambil peluang. Betul. Kita ambil peluang. Kalau kita rasa berat, tapi ada sikit portion dalam diri kita, kita setuju dengan benda tu. Kita syukur dengan persetujuan kita itu. Sebab satu orang yang bersyukur, Allah tambah lagi. Kan, kadang-kadang kita tahu benda tu okey, tapi kita tak apalah orang lain buat. Ni tak boleh bang. Tak boleh. Betul. Macam masjid kan. Tak apalah aku tak pergi, tak apa, ada orang lain pergi. Alah Pak Dolah tu pun pergi, Pak Man tu pergi, tak apalah. Tak apalah dia pergi, tak apalah. Tak boleh. Tak boleh macam tu. Sebab kalau semua orang fikir macam tu, Pak Dolah pun fikir macam tu, dan sudahnya masjid tak habislah, masjid tak ada orang pergi. Jadi, dia fikir, habis tak ada orang pergi. Jadi untuk dakwah, saya tak boleh cakap, tak apalah, Abang Roger dah buat. Abang Roger pun tak boleh. Orang kena buat. Abang Roger pun tak boleh fikir, tai dengan budak-budak dia dah buat. Betul. Ustaz tu dah buat. Tak boleh. Dia kena ada fikiran yang kalau aku tak buat, siapa nak buat? Ya, betul. And as a Muslim, you have to. Itu tugas dia. Sebenarnya. Menyampaikan. Benar. Walaupun dengan apa cara pun. Ya, betul. Mungkin brother buat dengan cara brother pergi berhikmat, keluar dan sebagainya. Mungkin dengan cara kita pergi sampaikan kepada mereka. And ada pula cara yang buat street dakwah. Semua ni actually complete. At least we do. Ya, walaupun dengan akhlak kita. Ya, so kita ambil sedikit pendirian, and banyak yang saya actually boleh spend banyak. Kalau saya jumpa Brother Tai sebenarnya, kita spend around 2 hours macam tu. Lama. Oh, betul. Masya Allah. So banyak saya dapat daripada sahabat kita, and Alhamdulillah, thank you very much. InsyaAllah. Jazakallah khair. Semoga apa yang brother sampaikan ni kita semua ambil dia sebagai iktibar. Especially bulan Ramadan ni jangan lepaskan peluang kita beriman, beribadah. Benar. Sebab Allah turunkan ini ibadah ni untuk kita tahu. Ya, Allah beri peluang untuk kita tahu. Untuk tambah lagi. Satu sunat dikira satu fardu. Allahu Akbar. Satu fardu dikira? Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Sayanglah, rugilah kalau kita ambil peluang. Betul. So ambil peluang ni untuk kita teruskan tingkatkan iman kita. Sebab lepas Ramadan, this Ramadan is going to bring you forward towards all right up to the next Ramadan.
Ya. So kita buat lebih dan lebih dan lebih untuk agama Allah. Alhamdulillah, thank you very much again Brother Tai for coming and kita sangat-sangat bersyukur pada Allah kerana memberi peluang bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebarkan mesej ini, sebarkan program kita, sharekan mana-mana pun tuan-tuan dan puan-puan berada, dan jangan lupa doakan kita bersama untuk semua sahabat kita supaya Ramadan ni memberi kita lebih untuk kita buat dalam dunia ini sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Dengan itu kita tutup hari ini dengan Brother Tai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam siri yang ketiga. Ya, siri ketiga siapa? Itu persoalan dia. Mungkin selebriti ataupun seorang pendakwah. See you soon. Okay, brother. Ini apa ni? Ultraman. Okay, terima kasih. Okay, right. Thank you.